A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi afdalas salawat wa taslimat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, alhamdulillah, sambut salam ukhuwah daripada saya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar tuan-tuan puan-puan semua? Mudah-mudahan insya-Allah pagi ini pagi yang ceria dan pagi yang insya-Allah lebih barakah pada semua. Sudah hampir nampaknya masuk 1/3 terakhir ya, kita berpuasa ni sudah hampir jadi alhamdulillah, rasanya banyak yang telah kita lakukan. Kita telah pun usahakan bersama-sama, dan saya yakin ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini tentu telah banyak dapat manfaat insya-Allah. Ni suasana COVID suasana circuit breaker yang jarang kita berada, tapi insya-Allah dengan kesabaran, tenangnya, ketenangan dengan kita tenang-tenangkan, sabar-sabarkan dan kita sesuaikan, kita doa banyak, tentu hikmah dia akan dapat banyak pada kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, khususnya para ibu muslimah yang sama dengan saya kuliah duha kita setiap minggu, boleh dikatakan alhamdulillah. Jadi kita akan teruskan pada minggu ni dengan kita akan menyambung insya-Allah. Pagi ni tuan-tuan puan, kita sambung hadis yang baru, hadis yang ke-20 pada pengajaran kita, pelajaran kita yang lalu kita ambil hadis ke-19. Saya yakin kita masih ingat hadis yang agak panjang dan mengandungi maksud, mengandungi pesanan yang banyak, menyeluruh banyak, yang penting sekali, dan diriwayatkan oleh sahabat yang juga sangat hebat, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Hadis yang popular, ihfazillah yahfazuk, kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Pagi ini tuan-tuan puan, kita akan sambung hadis yang ke-20 ni. Dia pendek saja insya-Allah mudah-mudahan kita dapat selesaikan pada pagi ini. Hadis ni, hadis yang ke-20 ni, iaitu tentang malu. Hadis ni hadis yang tentang sifat malu. Dia agak, kalau kita tengok macam mudah, simple dan kecil je. Tentang malu ni, satu daripada sifat yang biasanya orang kata disebut sebagai akhlak yang mulia. Tapi malu ni sebenarnya kita jumpa tuan-tuan puan dalam hadis banyak Nabi SAW ingatkan. Sebab tu salah satunya hadis yang pendek ni, tetapi kita nak tengok bagaimana para ulama mengambil serius. Sebab tu Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih masukkan hadis ni dalam 40 himpunan hadis yang kita dah sebut. Ramai ibu-ibu yang bersama dengan saya yang ikut kuliah kita dah sebut awal-awal tentang penerangan ataupun tentang pengenalan tentang hadis 40 Nawawi ni. Apa hadisnya, kenapa dia dipopularkan, apa kedudukan 40 hadis ini Jadi dimasukkan dalam 40 hadis ni tentang sifat malu ni. Jadi kita tengok, kita nak baca dulu hadis yang ke-20. Ibu-ibu, puan-puan yang bersama saya yang ada buku, insya-Allah ramai yang ada buku ni, kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi ni, yang disusun oleh Sahibus Samaha Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah. Jadi kita tengok pada muka surat 167 insya-Allah, muka surat 167, hadis yang ke-20, muka surat 167, keutamaan malu, kelebihan sifat malu. Baik, kita baca daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni saya baca daripada teks buku kita
hadisnya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ni dia menjadi satu kata-kata yang kadang-kadang dijadikan bual bicara. Kalau kamu tak malu, kalau kamu tidak ada rasa malu, buatlah apa kamu nak buat. Kadang-kadang dia jadi macam satu ayat yang biasa diberikan sebagai ada nasihat, teguran ke, macam tu. Sebenarnya ini hadis Nabi SAW. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak. Tapi yang ini disebut, diambil daripada kalamin nubuwatil ula, kata baginda Nabi SAW, sebagaimana riwayat ni. Tuan-tuan dan puan, seperti biasa kita lihat pengenalan, penjelasan hadis ni mula dengan pengenalan ringkas ataupun terjemah perawi hadis ni daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari. Tuan-tuan, khususnya yang ada buku, ibu-ibu, puan-puan, cuba tengok, perhatikan nama sahabat ni. Pertama sekali nama dia Abu Mas'ud. Ni ada satu yang kita perlu bezakan, sebab sebelum ini kita dah ambil ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain namanya Ibnu Mas'ud. Ingat saya yakin ibu-ibu perempuan masih ingat, sebelum ni kita ambil ada hadis yang lain diriwayatkan sahabat yang juga popular, lebih popular sebenarnya daripada sahabat Abu Mas'ud ni, lebih popular, iaitu Ibnu Mas'ud. Tapi yang ni namanya Abu Mas'ud. Okey, jadi dia dua sahabat yang berbeza. Sebab kadang-kadang mungkin kita tak perasan bila kita baca hadis, kita tengok Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud, kita baca sama je Ibnu Mas'ud, sebenarnya dia sahabat yang lain. Abu Mas'ud ni lain, Ibnu Mas'ud sahabat yang lain. Dia punya ketokohan, dia punya latar belakang semua berbeza. Jadi yang penting, sahabat Abu Mas'ud ni namanya Uqbah bin Amr Al-Ansari. Saya nak sebut sikit, ini pun satu perkara yang penting, kerana ada juga seorang sahabat lain juga namanya Uqbah. Abu Mas'ud tu, saya yakin nama kita tahu, itu adalah gelarannya dalam bahasa Arab, disebut kunyah. Itu Abu Mas'ud, Abu Abdullah, Abu Isa ke, Abu Muhammad ke, Abu ni itu gelaran, kunyah dalam bahasa Arab. Nama dia sebenar ada nama dia. Jadi Abu Mas'ud ini nama dia Uqbah. Okey, Uqbah bin Amr. Saya nak fokuskan di sini sikit seperti biasa tentang nama-nama ni, sebab saya banyak sekali ditanya, dan Masya Allah kebetulan juga baru beberapa hari yang lepas pun diminta lagi lah untuk berikan nama kepada anak. Ada yang ambil anak, ada yang baru dapat anak, dan ada yang baru dapat cucu, nak nama. Jadi nama-nama ni kadang-kadang mereka nak nama daripada U lah, daripada Q lah, nama-nama dah yang mungkin orang jarang guna. Jadi kebetulan ni pula namanya Uqbah. Okey, Uqbah ni saya katakan, saya nak maklumkan dulu tuan-tuan, kalau tengok dalam buku kita, ejaan dia tu diseja Uqbah bin Amr, UQBAH bin Amr. Saya akan tuliskan sikit kat sini, sebab ini agak penting. Selalunya dalam kelas pun saya akan sebutkan tentang nama ni, sebab nanti bila kita beri nama pada anak ke apa, biar kena, biar dia betul apa maksud yang kita nakkan nama tu, mengikut sahabat yang mana satu, supaya mudah-mudahan dia jadi macam tu. Ni Uqbah bin Amr, Uqbah bin Amr, UQBAH bin Amr tu Al-Ansari. Sebab saya nak sebut dulu tuan-tuan, dia sebenarnya ada seorang sahabat lain yang mungkin juga lebih popular, Uqbah bin Amir. Ini pun satu yang boleh mengelirukan. Saya pun selalu terkeliru. Sebab kalau kita jumpa nama Uqbah aja, nama sahabat ni, kita akan lebih tertrigger, saya lah sendiri kita akan lebih teringat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ni sahabat yang popular sekali, Uqbah bin Amir. Eja dekat-dekat sama, bunyi pun dekat-dekat sama, cuma yang ni Uqbah bin Amr lain. Uqbah bin Amir ni sahabat yang mungkin dia lebih popular dari sudut ketokohan dia, kerana dia sahabat yang terkenal gagah, hebat. Dia seorang panglima perang yang banyak bersama dengan sahabat lain buka pembukaan Mesir, buka pembukaan Syam pada zaman Sayyidina Umar semua, daripada zaman Nabi SAW lagi. Ni Uqbah bin Amir, yang ni Uqbah bin Amr. Jadi sebab tu yang saya nak tuliskan ni, ibu-ibu, tuan-tuan, sebab nanti kalau kita bagi nama anak mungkin kamera akan
InsyaAllah tuan-tuan boleh lihat di sini. Okey, ni nama, saya nak tulis nama Arab dia dulu, namanya Uqbah. Ni ejaan bahasa Arab, Uqbah bin, okey, yang saya kata yang kita sekarang ini Uqbah bin Amr. Ejaan Amr ni yang menariknya, kita sebut Amr kan dalam buku tu, yang tuan-tuan ada, perempuan ada buku, boleh tengok ejaan dia AMR. Dan ini sangat bagus, ejaan yang tepat, sebab saya pernah kongsikan ni, Amr ni dalam bahasa Arab ejaan dia macam ni, Ain Mim Ra Waw. Kita biasanya kalau orang Melayu, minta maaf saya sebut ni, kebiasaan kita sebut, kalau kita baca Ain Mim Ra Waw ni, kita sebut apa? Kalau kebiasaan, saya yakin kita kalau tengok Ain Mim Ra Waw, kita akan kata Amru. Dan itu yang banyak berlaku, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan perempuan yang mendengar, yang menonton ni, atau yang bila-bila anda melihat, kita banyak lihat ramai orang kita memberi nama anak dia ke cucu, dia letak nama Amru, kan? Banyak Amru, dan dieja AMRU lah, Amru. Dan kebanyakan mereka kalau kita tanya nama Amru ni dapat berapa mana, mereka akan kata ni nama sahabat. Ni maknanya nama sahabat lah, Amru. Sebenarnya orang Arab dia tak sebut Amru, tuan-tuan puan. Tak ada nama sahabat Amru tu, dia sebenarnya tak ada. Amru tak ada, dia ada Amr, sebab Ain Mim Ra Waw bukan Amru, dia bunyi dia Amr. Jadi sebab tu saya kata dalam buku kita tu sangat baik ditulis Amr, ditulis Uqbah, okey, bin Amr, macam ni. Cuma saya kalau boleh, saya nak pesan dan nak nasihatkan dari sudut menulis tulisan Arab ke tulisan Rumi, transliterasi daripada tulisan bahasa Arab ke Romanized Rumi, dia ada kaedah yang biasa diguna pakai dalam penulisan. Kalau Ain Uqbah tu, dia mesti ada apostrofi kat sini sepatutnya. Ni mungkin dalam buku tu tertinggal, jadi sebaiknya ada apostrofi. Begitu juga kalau Amr, macam ni Amr kan, Ain Mim Ra Waw, jadi kena ada apostrofi juga dekat sini. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan perempuan nak ambil nama ini, sama ada nak ambil nama Uqbah ke, nak ambil nama Amr ni untuk anak ke cucu nanti, sangat baik, ini nama sahabat yang hebat, boleh pastikan ejaan dia macam ni. Tu dia. Dan dia ambil daripada mana? Ni dia, daripada bahasa Arabnya. Jadi bila nak tuliskan, kita boleh tulis dalam tulisan Arab kan, biasanya kita diminta tulisan bahasa Arabnya, jadi kena eja betul-betul macam tu, Ain Mim Ra Waw, tapi bukan Amru, bukan Amru. Bunyi orang Arab sebut Ain Mim Ra Waw, apa? Dia sebut Amr. Cuba kita sebut Amr, Amr, okey, jadi apostrophe AMR. Dan saya katakan tadi, ada seorang sahabat lagi, satu yang saya sebutkan ni, dia lebih popular sebenarnya ketokohannya, dia ejaan dia macam ni, Uqbah bin Amir. Tu dia, Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, yang ni Uqbah bin Amr. Yang ini Uqbah bin Amr ni, dia punya gelaran tadi apa? Abu Mas'ud. Abu Mas'ud. Dan saya sebut tadi awal-awal, Abu Mas'ud ni pun dia ada dekat-dekat dengan seorang sahabat yang hebat lain, nama Ibnu Mas'ud. Okey, itu lebih mudah. Tapi yang ni kita nak konsentrate sekejap tentang nama dan ejaan dia tadi. Ni nama-nama yang hebat sebenarnya dan baik untuk kita ambil. Cuma pastikan sebutan dia betul dan ejaan dia paling penting. Kalau kita nak kata Amir pun boleh. Amir ini seorang sahabat lain, Uqbah bin Amir, tapi ejaan ni macam ni. Ejaan ni macam ni. Jadi kalau Amir ni kita tulis Rumi, kita tulis dia bukan macam ni. Kalau ni Amir, minta maaf banyak-banyak tu, ni yang kita banyak jumpa nama Amir, Amru, banyak kita jumpa. Nama sahabat saya ramai nama ni, nama Amir. Saya anak murid sahabat ramai nama Amir, nama Amru. Kita jumpa, pernah jumpa banyak, beberapa kali. Tapi sepatutnya kita kalau nak sebut Amir, ada apostrophe macam ni tuan-tuan. Ni dia, Amir. Jadi sebutan tu mak ayah ke, kalau nak bagi nama kita sebut betul Amir.
Inilah nama sahabat. Kalau Amir, tak ada nama sahabat Amir. Amru, tak ada nama sahabat Nabi SAW, tak ada nama Amru, Amir. Tapi Amir ada. Ejaan dia macam ni, apostrofi. Amru ada, tapi minta maaf, Amr ada. Amr, ejaan dia Ain Mim Ra Waw, tapi sebutan dia Amr. Macam ni ejaan dia, apostrofi A-M-R. Jadi ini yang saya rasa saya nak kongsikan dulu. Kebetulan sebab memang ibu-ibu, puan-puan, pelajar-pelajar yang bersama dengan saya selalu di dalam kuliah, dalam kelas, saya rasa mungkin terbiasa dengan orang kata apa, perkara ni ataupun cara saya yang seperti ni. Sebab bila nama-nama ni keluar, kita nak kena sebutkan juga, dan ini perkara yang termasuk dalam bidang maklumat, ilmu yang mungkin kita perlu ambil berat. Kita sangat perlu ambil berat sebenarnya. Sebab bila kita tak perasan, dia akan jadi terbiasa. Terbiasa apa? Dengan sesuatu yang kurang tepat lah. Sedangkan kita tahu niat dia, macam saya katakan, bila kita tanya nama Amru ni makcik beri anak ni dapat daripada mana, siapa yang bagi, dia kata ni nama sahabat, ada orang baca dalam buku, ada orang bagi tahu. Oh, sebenarnya kita bagi tahu nama sahabat tu bukan Amru, namanya Amr, yang tu. Oh, okey. Amir ni makcik nama siapa ni, nama sahabat. Oh, sebenarnya Amir tak ada, Amir. Ejaan dia macam ni. Okey. Jadi ini antara perkara yang mungkin mudah-mudahan dapat sikit kita tingkatkan. Baik, jadi ibu-ibu, tuan-tuan, kita balik pada pembacaan kita. Hadis daripada sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, yang sini dia Al-Ansari Al-Badri. Ini adalah orang kata apa, nasabnya dinisbahkan Al-Ansari daripada apa, golongan Ansar di Madinah. Al-Badri ni ada perbahasan, kita tengok di sebelah. Jadi kita masuk muka 167-68 ni tentang sahabat Uqbah bin Amr Abu Mas'ud ni. Saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan, dia agak kurang popular sikit dengan Uqbah bin Amir satu lagi yang saya sebut tadi, seorang pahlawan hebat terkenal. Uqbah bin Amr ni, yang perawi hadis ini ni, tuan-tuan dan puan, dia ada sikit perbahasan ulama. Sebab itu sebahagian ulama meletakkan namanya, bila sebut macam yang kita baca, tuan-tuan tengok, ibu-ibu khususnya yang ada buku kan, cuba tengok kat depan tadi ditulis nama dia Uqbah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Disebutkan, dituliskan, dicatatkan Al-Badri tu. Kenapa di situ? Sebab ada perbahasan di kalangan para ulama yang agak kita kata bukan kontroversi lah sangat, tetapi ada perbahasan yang agak berbeza-beza kerana ada banyak riwayat yang sebenarnya yang menyebut sahabat ini di antara sahabat yang dia tidak bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, dia ada sejarah, dia cerita peperangan Badar ni, kita tahu peperangan yang besar dalam sejarah Islam, dan peperangan yang memulakan satu, orang kata apa, titik lonjakan Islam dan juga dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, perubahan dalam orang kata apa, dakwah lah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, kesannya dan sebagainya. Perang Badar sangat penting, dan perang Badar itu sendiri ada cerita sejarah bagi mereka-mereka yang ikut serta dalam peperangan Badar itu, mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengikut para ulama hadis dan ulama-ulama sejarah, orang-orang yang ikut sama dalam perang Badar ini, kedudukan mereka lebih mulia daripada sahabat secara general. Sahabat Nabi secara keseluruhannya semua tu manusia paling mulia, tapi di kalangan sahabat-sahabat sesama mereka ada rankingnya. Ranking 10 yang awal masuk syurga tu paling tinggi. Selepas tu ada yang ada menyebut beberapa ranking ataupun beberapa kelompok lain, termasuk kelompok yang ikut semua dalam peperangan Badar ni, yang ada diberikan pujian, jaminan oleh Nabi SAW. Sebab itu dibahaskan. Yang pentingnya tuan-tuan, sahabat yang nama Uqbah bin Amr ini, untuk maklumat, dalam beberapa riwayat yang banyak juga menyebut dia tak ikut sama. Bila sahabat tak ikut sama dalam perang Badar ni, tuan-tuan, dia ada perbahasan dia pula yang lain. Ada cerita perbahasan dia, ada ayat Quran cerita tentang hukuman ke atas mereka begitu begini. Maknanya agak tercalar sedikit lah begitu secara umum. Tapi sahabat ni semuanya, Masya Allah, mereka yang hebat. Ada yang mereka sememangnya ada alasan, ada apa yang telah meminta izin daripada Nabi SAW dan sebagainya.
Jadi yang penting ada juga sebahagian para ulama yang menyebut dia ni diikut serta sebenarnya, dia di kalangan yang sebenarnya dikontroversikan sahaja tapi diikut sama, maknanya dia sebenarnya pergi juga dalam perang Badar tapi datang terlewat, ada begitu begini, tak dicatat awal ke dan sebagainya. Jadi yang penting ramai juga pandangan yang menyebut dia ada sama. Jadi sebab itu dalam buku kita disebutkan dalam situ catatannya ada Al-Badri tu, nak mengingatkan. Jadi secara tak langsung maknanya dia sahabat yang memang lebih orang kata apa, kanan lah dari sudut ke orang kata apa, keutamaannya. Sebab bila sahabat yang ikut dalam perang Badar tu, Masya Allah kelebihan mereka besar, tuan-tuan puan. Okay? Dan dia ni nak sebutkan lagi, tuan-tuan puan, kita boleh baca, saya rasa kita muka 168 tu, tuan-tuan puan, khususnya ada buku kita baca kat atas tu, ulama telah khilaf adakah beliau menyertai yang saya kata tadi peperangan Badar begitu begini, okey. Dan inilah beliau kebanyakan ulama membenarkannya penyertaan beliau dalam peperangan Badar, dan inilah yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu dia, sebab tu dicatatkan namanya di situ ada Al-Badri, okey. Berdasarkan hadis Urwah bin Zubair daripada Abu Mas'ud bin Bashir. Ini juga pendapat ahli Kufah, sebagaimana kata At-Tabrani. Ahli Kufah ni, orang-orang di Kufah ni kota kerajaan Islam yang awal-awal ketika Islam berkembang selepas daripada zaman Saidina Osman, yang mana mengikut sejarah kita tahu Kufah ni menjadi pusat pentadbiran kerajaan Islam pada awal-awal selepas daripada Sayyidina Osman terbunuh dan mula berlaku perpecahan, pertelingkahan yang panjang yang begitu Masya Allah menyayat hati, tapi itu yang ditakdirkan. Yang pentingnya di Kufah tu pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu an sampai kat situ, dan ketika mana suasana yang sangat tegang, suasana yang sangat orang kata subhanallah konflik yang begitu meruncing, Sayyidina Ali meninggalkan Kufah seketika untuk pergi berjumpa dengan Muawiyah, dan pada masa itu melantik nama Uqbah ni tadi naik. Uqbah bin Amr ni tadi, Abu Mas'ud ni, dia dilantik oleh Sayyidina Ali untuk menjadi seolah kita kata gubernur lah, ataupun sebenarnya wakil Sayyidina Ali pada masa tu. Jadi ini bukan satu perkara yang orang kata apa, sambil lewa. Ini bukan perkara yang orang kata tangkap muat. Jadi sebab itu maknanya dia seorang yang sangat dipercayai, seorang yang sangat Masya Allah adil, warak dan sebagainya. Sebab itu dah lebih-lebih dalam suasana Kufah tu, kalau kita baca mengikut sejarahnya, tempat bermula timbul ramai puak-puak orang yang pemberontak dan sebagainya. Jadi itu sebagai makluman ringkas, teman-teman. Kita boleh baca di bawah tu, beliau menyertai peperangan Uhud, peperangan selepas itu menetap di Kufah dan sebagainya, dan dikatakan beliau wafat tahun 40 Hijrah sebagaimana disebut Al-Madani. Dan Al-Hafiz Al-Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut beliau meninggal selepas daripada itu lagi kerana beliau sempat ketika zaman Al-Mughirah menjadi gubernur. Ada dia tentang sahabat-sahabat ni, kadang-kadang ni antara yang berlaku, tuan-tuan, sebab tidak ada pada masa itu suatu, kita boleh katakan alat ataupun suatu kita katakan cara yang standard yang lebih terjamin sebagainya untuk mencatat benda-benda macam ni. Tapi banyak kita baca dan kita tahu sahabat-sahabat ni diperselisihkan. Ada yang kata meninggal tahun 40, ada kata tahun 42, ada kata 43, ada kata lebih lewat. Dan seperti sahabat yang nama Uqbah bin Amr ni, Abu Mas'ud ni, tuan-tuan, ni di antara mereka. Sebab tu kita boleh baca di situ, katakan ada pandangan kata tahun 40 Hijrah dan sebagainya, dan ada kata lebih pada itu. Dan ada yang menyebut dia wafat, meninggal di Kufah, dikebumikan di Kufah, dan ada yang mengatakan dia balik ke Madinah dan wafat meninggal dunia di Madinah, dikebumikan di Madinah, penguburan Baqi'. Apapun, sahabat ini tetap terpuji dan mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah pun meriwayatkan hadis ini, hadis yang kita nak baca. Hadis apa? Hadis tentang malu. Dan ada lagi banyak hadis lain tentang malu, cuma yang ini yang popular dan dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih, dan dia satu lafaz yang simple, mudah. Kita ulang tadi, kita tengok balik apa lafaz dia. Kata baginda Nabi SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula,
iaitu sesungguhnya apa yang manusia telah pun terima, manusia turun-menurun terima, maknanya benda yang memang kalau kita kata diketahui secara menyeluruh, diketahui secara yang pasti sejak daripada kalamun nubuah ni, kata-kata para nabi yang terdahulu. Jadi umat nabi-nabi terdahulu pun mereka dah biasa dengar dan tahu benda ni. Benda apa? Iaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kita alih bahasa literally, maknanya kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Masya Allah. Hadis ni kalau sepintas lalu kita dengar, tuan-tuan dan puan, dia macam menyindir pula bunyi dia, macam seolah-olah kalau kamu tak malu, buatlah. Macam tu. Sebenarnya maksud dia tu mendalam. Maksud dia tu mendalam. Apa yang kita faham, kalau kamu tak malu, kamu buat. Maknanya kamu mesti kena ada sifat malu, supaya kamu tidak buat perkara yang tidak elok. Jadi kalau kamu tidak ada malu, kamu buatlah, maknanya apa-apa yang buat, maksudnya kamu buatlah perkara yang tidak elok, kan? Jadi tuan-tuan dan puan, ini satu hadis. Sebab itu kita tengok ke surat 170, kita baca terus bagaimana ulama dan hadis ini. Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih dalam memasukkan mengambil hadis ini, memuatkan dalam 40 hadisnya yang dihimpunkan ini. Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala berkata, di atas hadis inilah hukum hakam Islam dan tunjuk ajarnya berkisar. Maknanya atas hadis ni tentang malu ni lah hukum hakam Islam berkisar, dan juga dia punya tunjuk ajarnya. Dari segi adab, etika, orang kata peraturan, undang-undang, akhlak, semua dia berkisar daripada atas tentang malu ni. Jadi maknanya itu yang kita kata dia satu benda yang sangat besar sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Semua hukum hakam Islam, akhlak, semua berkisar kat sini. Saya sebelum kita baca, tuan-tuan, saya nak baca sedikit, nak bacakan sedikit di sini, yang mana ada seorang ulama semasa pada hari ini. Saya sempat baca sikit tentang bagaimana beliau menyebut hadis ini, hadis tentang malu ni, tentang sifat malu ni, kedudukan yang tinggi ni. Kita akan baca seperti mana kita akan baca sekarang ni tentang Hadyun Nabawi, tentang isi pada hadis. Okey. Sebelum kita baca ni, saya nak sebut yang ini, yang sebut ni sebenarnya seorang ulama hebat pada hari ini. Nama dia Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Syekh Saleh Munajjid ni, tuan-tuan, dia ni tokoh ulama yang sangat dihormati pada hari ini, salah seorang pada ahli majlis fatwa yang terkenal di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Dan beliau ni masya-Allah sangat, orang kata apa, dihormatilah dari sudut mengaitkan ilmu agama yang mendalamnya dengan suasana semasa dan sebagainya. Jadi tentang haya ni, tentang malu ni, beliau sebut, saya suka, saya nak bacakan yang malu ini, fa innal haya'a nizamu aqdil iman. Malu ni sebenarnya adalah peraturan simpulan iman. Wa libasu taqwa, malu tu adalah pakaian takwa. Malu ni pakaian orang-orang takwa. Wa unwanul wiqar, dia adalah lambang atau tanda ketundukan, tanda sifat tunduk. Wiqar ni sifat tunduk. Wa manba'ul fadilah, malu ini juga adalah punca segala kemuliaan. Manba'ul fadilah. Wa jilbabul afifah, malu itu juga adalah jilbab, macam kau ibu pakai jilbab, kita jilbab. Al-afifah, afifah ni maknanya sifat kemuliaan diri, sifat afif ni sifat memelihara maruah, dia jilbab afifah. Wa sitrus syarifah, dia juga adalah pelindung kepada kemuliaan. Syarifah ni mulia, kemuliaan seseorang tu, dia pelindung kemuliaan ni tadi. Kalau tak ada malu, maknanya orang tak pandang mulia dah. Kemudian wa khuluqul anbiya, dan malu itu adalah
merupakan akhlak para nabi, dan juga wa maslaku syurafa, dan dia juga adalah jalan, maknanya laluan yang dilalui oleh orang-orang yang hebat. Wa hujjatul atqiya, malu juga adalah hujah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Orang bertakwa, yang menjadi bukti mereka takwa itu sifat malu. Fahuwa afdalul akhlaq wa ajalluha wa a'zamuha, dia adalah akhlak yang sangat mulia, sangat-sangat besar, penting, dan sangat-sangat utama. Itu disebutkan beberapa perkara tadi tuan-tuan, yang mana nak gambarkan kepentingan sifat malu ni, ya. Jadi sebab tu kita balik pada buku ni, kita ambil yang pertama insya-Allah tentang apa dia hadis nabawinya, apa dia petunjuk-petunjuk kenabian, dan istifadah hadis ni. Saya baca terus tuan-tuan. Pertama, Ibnu Daqiq al-Aid, Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Ibu-ibu pelajar yang biasa dalam kuliah kita insya-Allah tentu ingat nama ni kan, Ibnu Daqiq al-Aid. Apa makna Ibnu Daqiq al-Aid ni? Ingat cerita dia? Kita cerita kan? Tu dia. Anak kepada Daqiq al-Aid, tepung raya. Daqiq tepung, Aid hari raya. Ni ada cerita dia kan. Ibu-ibu dah biasa dengar ni. Sekali lagi nama ni naik, kebetulan pula dekat-dekat nak raya ni. Mungkin ibu-ibu yang sedang lihat menonton pun masih ada lagi yang tak habis lagi buat kuih raya kan. Lagi nak menguli tepung, nak apa, masya-Allah, kebetulan. Jadi Imam Ibn Daqiq al-Aid rahmatullahi ta'ala menafsirkan kalimah kenabian yang pertama tadi, min kalami an-nubuwatil ula tadi, dalam lafaz hadis tu, maksudnya bahawa rasa malu selalu terpuji dan dipandang baik, selalu diperintahkan oleh setiap nabi dan tidak pernah dihapuskan dari syariat para nabi sejak dahulu lagi. Itu makna dia lah. Maknanya malu ni merupakan satu perintah dan satu orang kata apa, seruan semua para nabi. Itu maksud dia. Jadi itu yang baginda Nabi SAW sebut. Yang kedua, maksud daripada kalam nubuah ilah di antara perkara yang sepakat para nabi dan perkara yang diperintahkan oleh mereka tanpa dinasah. Menyandarkan perkataan kalam kepada perkataan nubuah adalah betul memberitahu bahawa malu itu adalah sebahagian daripada masalah nubuah yang disepakati. Maknanya pada kedua ni nak ditekankan lagi, maksudnya malu ni, perintah untuk malu ni, dia suatu yang memang merupakan seruan Nabi yang kita kata utama, yang disepakati oleh, tak ada siapa yang tertinggal atau tak ada siapa yang macam tak ambil berat. Jadi ini satu perkara yang besar yang merupakan risalah utama, mesej utama yang dibawa oleh para nabi. Sifat malu ni lah, masya-Allah. Jadi yang ketiga ni, maksud yang tadi, lafaz tadi, idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka kamu buatlah apa-apa yang kamu suka. Maksud dia ni, kata para ulama hadis, ada dua secara kesimpulan. Maksud dia pertama, sekiranya engkau tidak melakukan perkara yang memalukan, lakukanlah apa yang kau suka. Maksud dia yang pertama ni, dia seolah satu yang kita kata, kita reverse mafhum yang kita dapat faham di sebalik tadi. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Jadi maknanya, kalau kamu tidak melakukan perkara yang memalukan, lakukanlah apa yang kamu nak. Kalau kamu tak buat perkara yang memalukan, apa perkara yang memalukan dari segi syarak? Tentunya perkara maksiat, tentunya perkara syirik, tentunya perkara mungkar. Jadi maknanya, kalau kamu tak terlibat dengan benda-benda mungkar, benda-benda syirik, benda-benda perkara yang maksiat, kalau kamu tak terlibat, kamu jangan kisah orang. Maksudnya gitu, buatlah apa yang kamu nak buat. Kalau memang hati kamu bersih, kalau memang kamu seorang yang jujur, kalau memang kamu bersumberkan daripada sumber yang baik, yang sahih, dengan ilmu, dengan apa-apa modal dan sebagainya, buat saja. Jangan peduli, tak ada apa-apa yang akan kena pada kamu, walaupun maksudnya apa orang nak tohmah ke dan sebagainya. Ini satu maksud yang mendalam, tuan-tuan dan puan. Maknanya, bila kita benar-benar jujur, bersih, kalau kamu tak ada terlibat dengan perkara yang memalukan, tadi perkara yang memalukan tu maknanya perkara yang dosa, maksiat, mungkar, yang haram sebagainya, maka kamu buatlah apa yang kamu suka. Apa yang kamu suka bagi orang yang seperti ini adalah perkara yang baik, tuan-tuan dan puan. Jadi dia tak perlu rasa sebab malu tak buat. Jadi kita
Ini satu tafsiran yang sangat menarik. Dan juga yang kedua, sekiranya manusia sudah tidak punya rasa malu, maka dia melakukan apa yang diinginkan. Ini maksud yang kedua. Maksud yang kedua maknanya seperti yang asal tadi yang kita kata, maknanya secara umum kita nampak kalau seorang itu dia memang suka, na'udzubillah, buat dosa secara terang-terangan, atau berbangga dengan dosa, cakap, buat, na'udzubillah, ambil dan kata perkara-perkara yang tak elok, dosa maksiat, dia macam seronok atau dia berbangga, maknanya ini sifat orang yang tak malu. Jadi bila manusia dah tak ada malu, Masya Allah, mereka akan berseronok-seronok, mereka akan bersenang-senang, mereka akan bahkan bermegah-megah, bahkan bermewah-mewah. Dengan apa? Dengan dosa dan dengan maksiat. Jadi ini yang satu pengajaran yang lain yang mungkin secara umumnya kita boleh katakan banyak berlaku pada hari ini. Kita hidup di akhir zaman dan ini realiti yang berlaku. Jadi sebab tu kita baca hadis ni, kita nak ambil perhatian, kita nak ambil pelajaran. Pelajaran yang penting apa tadi? Kita elakkan daripada buat perkara yang maksiat, buat perkara yang Allah larang, sebab ini sebenarnya benda yang memalukan. Dan bila kita tak buat, bila kita tak terlibat dengan benda ni, silakan buat apa saja, walau apa pun orang nak cakap, walaupun apa mungkin ujian yang datang. Sebab hari ni kadang-kadang dia macam tu tuan-tuan, terbalik. Orang buat benda baik, di dunia orang kata akhir zaman, ada dalam beberapa riwayat hadis dan sebagainya, ada disebut benda yang macam ni. Di akhir zaman kita buat benda baik, kita jadi dipandang serong kadang-kadang. Jadi ini sifat malu yang sebenar, dia akan memelihara diri kita untuk istiqamah. Bahkan orang buat benda tak elok pula, kadang-kadang itu yang dibanggakan kan. Jadi ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala, kita pelihara diri kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, seterusnya muka surat 171 yang keempat daripada petunjuk kenabian hadis ini. Dalam sebuah hadis yang lain, malu dimasukkan dalam cabang iman. Ni yang saya katakan tuan-tuan, awal tadi. Ada banyak hadis-hadis yang kita dah pernah jumpa, dan saya masih ingat hadis yang ini, hadis yang antara awal sekali semasa saya belajar di sekolah awal-awal dulu, menengah rendah, baru nak menjinak-jinak lah dengan agama ni, penghayatan agama ni. Hadis tentang al-iman bid'un wa sab'una syu'batan kan. Iman tu dia, Nabi SAW kata dia ada lebih kurang 70 cabang. Jadi ada sebut tentang masalah yang mana malu ni sebahagian daripada iman, dan di sini disebutkan iman tu masuk dalam cabang iman. Maksudnya dia masuk cabang iman ni, maknanya dia berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan makhluk. Jadi kita dengan Allah SWT pun kena ada malu. Bila kita malu, baru kita tinggalkan perkara yang syirik. Kita malu sebab Allah Ta'ala bagi kita, kemudian kita buat tak kisah. Malu lah sepatutnya kan. Orang bagi kat kita, kita buat dek je, malu. Orang suruh kita buat dek pun malu juga. Allah SWT bagi macam-macam nikmat kat kita tuan-tuan, kita tak rasa apa-apa, malu lah sepatutnya. Kalau dengan orang pun kita cepat-cepat cakap terima kasih banyak, padahal dia buat sikit je, dia bagi kadang-kadang bukan banyak mana. Alhamdulillah macam ni bulan Ramadan kan, ibu-ibu, perempuan, tuan-tuan semua, saya yakin kita banyak memberi, banyak infak. Jadi kita membiasakan ucapan terima kasih, syukur ni dengan manusia. Padahal manusia bagi pun tak banyak mana tu tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita, Allahu Akbar. Ni bulan Ramadan ni je kita tengok, daripada awal Ramadan sampai kepada hari ni, boleh kata hampir setiap hari hujan. Subhanallah, ni rahmat Allah Ta'ala bagi kat kita. Sebelum Ramadan punya panas kan, rimah dan sebagainya, nikmat tuan-tuan. Rezeki lagi, subhanallah, duduk rumah dia. Maknanya kita dengan sifat malu ni tadi menjadikan hubungan kita tambah baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia cabang iman yang penting. Bila kita tak malu, mungkin kita buat tak kisah. Bila kita malu, kita ambil kisah, kita terima kasih, dan cara kita berterima kasih itu bersyukur namanya. Maknanya kita gunakan pada perkara yang baik. Kita pun tambah lagi semayang kita, puasa kita pun jaga lagi baik kan, kita baca Quran lebih banyak contohnya, dan macam-macam lagi. Sama juga sekarang hubungan dengan manusia. Yang kedua ni, malu hak makhluk. Seperti seorang memelihara dan melakukan dari diri dan melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah. Bila kita malu pada Allah, yang kedua ni malu dengan manusia. Dengan manusia pun sama, kita malu tuan-tuan. Malu dengan manusia ni maknanya kita malu dan segan untuk kita
menggunakan yang Allah beri pada kita ni tuan-tuan sedikit untuk kita mengenakan, untuk kita menganiaya, untuk kita mengaibkan, untuk kita mengambil hak mereka dan sebagainya. Ini maksud kita malu dengan makhluk, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya tahu kita siapa. Tak ada siapa di kalangan kita yang sebenarnya lebih tinggi, lebih utama, boleh mendabik dada. Tak ada siapa di kalangan kita yang paling berkuasa, yang suka-suka boleh buat apa-apa. Sebenarnya hakikatnya bila kita malu dengan manusia, sebab apa? Sebab kita sedar manusia ni di sisi Allah semuanya hamba. Jadi kita malu dengan manusia, kita pun akan tidak mengenakan, maknanya kita akan mengelakkan daripada memudaratkan, daripada melakukan sesuatu yang boleh menyinggung, yang boleh memudaratkan, boleh mengenakan satu tak baik kepada orang lain. Itulah malu bersama makhluk. Jadi ini perkara yang keempat, kepentingan malu ni tuan-tuan, sangat penting. Ada orang subhanallah, mungkin dia tak rasa malu bila nak bercakap, bila nak menulis, bila dia nak sebut apa-apa. Dia boleh nak kata orang, dia boleh nak buka aib orang, dia boleh nak ambil hak orang, dia boleh nak menipu lagi. Malu ni tuan-tuan, tadi kita ambil awal-awal ni, dia ni punca segala kebaikan. Punca segala kebaikan tadi yang kita dah sebut. Syekh Salih Al-Munajjid hafizahullah, dia sebut yang saya bacakan awal tu kan, dia ni punca pintu segala manba'ul fadilah, dia punca segala kelebihan, dia ni tanda orang-orang yang bertakwa, dia ni bukti orang-orang yang benar-benar tu tunduk, dia ni pakaian, libas, pakaian kepada orang-orang yang mulia, semua disebut. Jadi maknanya malu ni tuan-tuan dan puan, dia menyebabkan kita jadi macam tu lah. Jadi macam mana tu? Jadi kita ni sedar diri kita dan kita rasa tak tegah mak, kita kata, dan sangat tak boleh, tak patut. Sedar diri kita ni orang ni, manusia ni Allah cipta, manusia ni ada maruah, manusia ni ada air muka, manusia ni ada dia punya kelemahan masing-masing, manusia ni ada Allah mereka yang mereka boleh. Kita jaga diri kita dan kita tak memudaratkan orang lain. Itu maksud dia tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita ambil iktibar kat situ lah. Yang keempat ni, jadi keempat ni penting tuan-tuan, tentang maksud yang ditanamkan daripada hadis ini. Dan yang kelima ni disebut betapa hebatnya malu sehingga merupakan salah satu sifat manusia. Benarlah hadis Nabi SAW, idza abghadallahu 'abdan naza'a minhu. Itu dia. Yang kelima ni dikaitkan tadi kepentingan malu ni, yang saya kata hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ni didatangkan lagi. Perkara kelima ni nak menguatkan lagi, maknanya hebatnya sifat malu, pentingnya. Maka dikaitkan malu tu satu sifat yang memang semula jadi, atau yang dia sepatut-patutnya ada. Sebab dalam hadis ni, didatangkan hadis ni, kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ni dalam kitab Syu'abul Iman, idza abghadallahu 'abdan naza'a minhu, bila Allah benci, na'udzubillah, kita minta jangan sampai Allah pandang kita dengan pandangan murka. Kalau Allah dah marah, Allah dah benci, Allah dah murka, maknanya dengan seseorang, pastinya orang yang buat perbuatan keji, orang yang sangat angkuh, orang yang na'udzubillah lupa sekali. Orang macam ni bila Allah dah murka tuan-tuan, Allah angkat malu. Maknanya nak bayangkan, malu ni dia mesti ada dekat dalam diri manusia. Kalau malu tu tak ada, la haula wala quwata illa, maknanya Allah dah tak kisah dekat dia. Kalau Allah tak kisah tu, maknanya tuan-tuan, na'udzubillah, hinalah dia. Dunia pun hina, dekat akhirat pun hina. Jadi mudah-mudahan kita harap sangat kita masih dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita pergi yang keenam ni tuan-tuan, ada beberapa kalam saya nak sebut. Sebenarnya di sana sifat malu ini juga disebut dia sifat Allah. Tu jangan kita lupa juga. Ni saya nak tambah tuan-tuan, dalam buku kita mungkin tak ada, tapi kita ingat balik, teringat. Sebab tadi kita disebutkan di sini, sifat malu ni sifat yang memang mesti ada, yang memang tak patut tak ada pada manusia. Kalau manusia tu tak ada sifat malu, maknanya dia tu dah kena kutukan Allah, seolah macam tu. Dia dah Allah benci. Allah benci tu maknanya Allah dah hina, Allah dah tak peduli, na'udzubillah. Dan nak nampakkan lagi tuan-tuan, sifat malu ni, malu itu sendiri dia sifat Allah sebenarnya.
Dalam ada beberapa hadis diceritakan Allah Subhanahu wa taala sendiri bersifat dengan sifat hayyun, innallaha hayyun karim. Ada hadis hadis yang hasan, yang kuat. Hadis ni dari riwayat Imam Tirmizi dan beberapa riwayat yang lain. Nabi SAW dia akan bersabda, bagi tahu innallaha hayyun karim. Bahkan hayyun tu maknanya Allah sangat ada sifat malu tu, dan karim tu sangat mulia. Malu ini bila kita ada, kita jadi seorang yang akan memuliakan orang lain. Karim tu suka menyampaikan kebaikan, bukan suka mengenakan yang tak baik. Itu kesan malu. Malu menyebabkan kita akan lebih suka untuk buat yang baik. Allah SWT bersifat hayyun karim, dan dalam hadis itu disebut yang mana Allah SWT digambarkan yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Dalam hadis ini disebut macam tu. Allah SWT itu sangat bersifat dengan malu dan sangat memuliakan, sehingga kalau seseorang hamba itu mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, Allah rasa segan dan malu, seolah-olah macam tu, untuk membiarkan sahaja kedua tangan itu kosong, tidak diberikan apa-apa daripada permintaannya itu. Masya Allah. Ini satu perkara yang sangat-sangat kita lihat menyentuh sepatutnya, satu perkara yang menyentuh kita, yang mengingatkan kepada diri kita tentang sifat malu ni yang menjadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Sedangkan kita ini hamba yang hina, kita ini hamba yang banyak melakukan kesilapan, tetapi bila kita kenal kita ada Tuhan Allah SWT, yang kita kenal Allah SWT itu bersifat dengan salah satunya hayyun ni tadi, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita suburkanlah sifat ini dalam diri kita. Tanamkan sifat malu ni tuan-tuan. Tak lain dan tak bukan pastinya dengan kita menjaga hubungan kita lebih baik bersama dengan Allah SWT. Ini bulan Ramadan, dan ini bulan kita melatih diri kita. Paling berkesan sebenarnya untuk kita teruskan suburkan sifat malu. Kenapa kita terus berpuasa? Kenapa kita terus bersusah payah untuk kita tak makan, tak minum, tahan kita punya nafsu, walaupun mungkin tak ada orang yang cek, tak ada orang yang semak, sebab kerana kita tahu kita ada Allah Ta'ala bersifat malu, dan kita tahu bila kita jaga ni, Allah yang bersifat malu itu tadi nanti akan memberikan banyak kepada kita. Nanti kita sembahyang malam, kita buka puasa baca doa, kita sembahyang tarawih baca doa, kita baca Quran, kita baca doa lagi, kita sembahyang tengah malam lagi, kita bangun tahajud baca doa lagi, kita sahur, lepas sahur baca doa. Setiap kali kita baca doa dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita bayangkan kita angkat tangan kita dengan hati jiwa yang malu, yang maknanya tunduk kepada Allah ni tuan-tuan. Allah SWT disebut dalam hadis tadi segan, seolah malu, segan untuk biarkan tak dibagi apa-apa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan puan saya rasa insya-Allah kita berpada setakat ini pada pagi ini sikit aja, nanti kita akan tamatkan dan kita akan sambung mudah-mudahan pada minggu hadapan. Kita akan masuk juga kepada hadis yang berikutnya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan daripada diri saya harap kita sama-sama terus bersabar dan sama-sama terus tingkatkan kita punya keyakinan dan juga semangat Ramadan kita insya-Allah, dan dengan sifat malu yang sebenar ini saya yakin dia akan melonjakkan lagi insya-Allah kesungguhan kita di dalam bulan Ramadan mengemis rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan daripada diri saya insya-Allah. Teruskan lagi giatkan usaha di akhir Ramadan ini, dan doakan kami, doakan saya, doakan kita semua sama-sama dapat insya-Allah rahmat yang banyak dalam suasana ujian yang ada ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah ampunkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala
sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur lana uyubana wa amin lana rawatina wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya telah banyak hari-hari berlalu daripada kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, Kau terimalah ya Allah, Engkau terimalah segala ibadah kami yang kami persembahkan padamu yang tidak seberapa ya Allah, dengan segala kelemahan, kelalaian kami, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah niat kami ya Allah, bersihkanlah ya Allah akal fikiran kami, dan bersihkanlah jiwa kami daripada kekaratan, kekotoran, segala dosa ya Allah. Engkau yang maha pengampun dan maha penghapus segala dosa ya Allah. Ampunkan dan hapuskan dosa-dosa kami ya Allah, dan dua ibu ayah kami, isteri, anak-anak, ahli keluarga kami, suami dan semua mereka yang bersama dengan kami ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.